berebut. Jagalah dia dalam keadaan beremosi, dendam, tak puas hati ni. Jadi hati tak tenang. Dia sepatutnya kita runding betul-betul. Mungkin buat giliran. Rumah abah seminggu, rumah mak seminggu. Rumah keluarga ni seminggu, rumah dua. Tak payahlah macam bola pula. Rumah ni atur banyak dah. Dua tempat ni. Ataupun sebulan sekali. Ataupun ikut dia nak tidur mana. Jadi anak-anak ni akan rasa selesa dan tidak rasa canggung apa yang berlaku tersebut, dan kedua-duanya boleh jaga anaknya, dan kedua-duanya boleh tumpahkan kasih sayang. Akhirnya kedua-duanya dari segi emosinya baik pula, dan akhirnya kedua-dua menghormati. Baik. Tempoh penjagaan anak. Tempoh penjagaan anak menurut hukum syarak ialah berterusan sehingga dia mumayyiz. Mumayyiz bermaksud kanak-kanak tersebut mampu menguruskan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Maksud menguruskan dirinya sendiri ialah keupayaan mengambil makanan dan minuman, membuang air kecil dan air besar, membersihkan diri daripada kotoran, boleh bersuci seperti berwuduk dan sebagainya. Biasanya umur mumayyiz ialah mencapai usia 7 tahun. Apabila cukup umur 7 tahun, maka tempoh hadanah pun berakhir. Pada ketika itu bermulalah satu peringkat penjagaan yang lain, iaitu kafalah. Apa makna kafalah? Tanggungan lah. Setelah kanak-kanak tersebut mencapai usia 7 tahun dan telah mumayyiz, dia diberi pilihan untuk peluang memilih sama ada ibu atau bapanya. Siapa pun yang terpilih, maka dialah yang berhak untuk menjaganya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman baina abihi wa ummihi. Hadis riwayat Tirmizi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri pilihan kepada anak untuk pilih, nak pilih mak ke nak pilih bapa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ada sahabat tanya, faqalat ya Rasulullah, inna zawji yuridu an yazhaba bibni wa qad saqani min bi'ri abi inabah wa qad nafa'ani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahima alaihi. Faqala zawjuha, man yuhakuni fi waladi. Faqala Nabi sallam, hadza abuka wa hadhihi ummuka fakhuz biyadi ayyihima syi'ta. Fa akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi. Seorang perempuan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, suamiku ingin mengambil anakku. Anakku telah memberiku minum daripada telaga Abu Inabah. Sesungguhnya dia amat berguna kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, buatlah undian. Maka bekas suami perempuan tersebut berkata, siapa yang boleh menghalangku daripada anakku? Rasulullah SAW bersabda, ini bapamu dan ini pula ibumu. Peganglah dengan tangan siapa yang kamu pilih. Lalu anak tersebut pun memegang tangan ibunya dan mengikutnya pula. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain lagi. Ini menunjukkan berlaku macam tu pilihan. Cuma janganlah kita bila nak pilih tu biasa tak rajin belanja anak. Sebab hari tu mahkamah pergi belanja KFC banyak. Lepas tu buat tattoo. Jadi tak comel macam tu. Sebab kita nak siapa yang dia pilih, anak tu dia rasa selesa, anak tu sentiasa terbela. Kita bukan bercakap masalah apa, kecuali apakah kedudukan anak tu dari segi makan minum dia, dari segi kehidupan dia, dari segi kecukupan dan sebagainya. Itu yang penting. Telaga Abu Inabah ialah telaga yang terletak di suatu tempat yang jauh. Maksud perempuan tersebut berkata, anakku telah memberiku minum daripada telaga Abu Inabah, ialah anaknya telah meningkat remaja dan mampu menolongnya. Dialah yang mendidik anaknya sejak kecil, iaitu ketika belum mumayyiz, sehingga kanak-kanak tersebut membesar dan dapat memberikannya
sebarang pertolongan untuk meringankan beban ibunya. Kadang-kadang budak macam tu, dia jaga mak dia, sebab dia sama daripada kecil dengan mak dia. Dia tolong mak dia, akhirnya mak dia boleh hidup dengan tenang, senang. Bukanlah senang sangat, mana boleh bantu. Ada orang macam tu. Jika kanak-kanak mumayyiz tersebut memilih bapanya, kemudian bapanya hilang atau tak berkelayakan untuk menjaganya lagi, maka datuk dan ke atas berhak menggantinya. Begitu juga dengan saudara lelaki dan bapa saudara sebelah bapa. Seterusnya anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa ketika ketiadaan mereka berdua, sebagaimana urutan yang dinyatakan sebelum ini. Jika anak itu seorang gadis yang menawang hati atau gadis remaja yang hampir balik, dia tak boleh diletakkan di bawah peliharaan anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa. Jika lelaki itu sahaja yang ada, anak gadis tersebut wajib dipelihara oleh seorang perempuan yang boleh dipercayai dan dibantu oleh lelaki tersebut. Ni nak gambarkan susunan maruah, keselamatan, kebaikan, semua tu perlu dijaga dan perlu dipelihara. Baik, ini masalah berkenaan dengan anak-anak yang kita kata sepatutnya siapa jaga dan bagaimana keadaannya. Pertama sekali, suka juga saya nyatakan bahawa nak tu ramai yang nak. Ada, kalau di mahkamah tu siapa pernah pergi akan tengoklah ada sikit perebutan. Yang nak, orang ni nak jaga, yang ni tak nak jaga. Pertama sekali, siapa yang dapat? Jangan sekali-kali halang bekas suaminya atau bekas isterinya atau mana-mana keluarga untuk ziarah anaknya itu. Jangan. Ni sampai tak bagi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang dia naknya hanyalah duit saja. Itu tak berapa sihat. Duit tak masuk lagi, marah pula. Ni tak berapa sihat benda macam ni. Yang pentingnya macam mana anak tu rasa selesa dan seumpamanya. Ada seorang, saya tak nak sebut nama lah, terkenal. Saya tanya, macam mana awak ni jaga anak? Dia cerita satu-satu. Macam mana anaknya, macam mana bekas isteri ni betulan dia jaga anak dia. Sebut isteri dia boleh bebas bila-bila masa nak mari ambil anak, nak pergi mari anak, nak bersama gini-gini, boleh. Itu nak gambarkan kepada kita bahawa kalau faham konsep macam tu, hubungan tak akan putus selama-lamanya. Dan rasa keselesaan itulah yang kita nak sangat, supaya anak ni dia akan terasa bapa dia dan dia terasa ibu dia. Ada orang tu payah, mana bapa tak tahu, mana bapa tak tahu. Kesian, kadang-kadang bapa tu ada tapi bapa tu tak dapat dikesan ataupun tak mahu bertanggungjawab, hilang begitu. Ini suatu keadaan yang tidak sihat. Hikmah kanak-kanak mumayyiz diberi pilihan memilih ibu atau bapanya. Anak-anak yang umur 7-8 tahun ni boleh dibuat pilihan, dia nak sebelah mak, sebelah bapa. Dalam perbincangan terdahulu telah dinyatakan sebab diutamakan hak ibu daripada bapa dalam penjagaan kanak-kanak. Begitu juga sebab berakhir tempoh penjagaan setelah dia mumayyiz, kerana sebelum tempoh tersebut kanak-kanak amat memerlukan penjagaan ibunya, sedangkan bapa atau lelaki lain tak mampu memenuhi syarat dan keperluan lain. Sebab apa? Sebab nak susukan anak, pilu anak, dua-duikan anak, tidurkan anak, seumpama ni biasanya yang perempuan lakukan. Kafalah berbeza dengan hadanah kerana kafalah merupakan pemeliharaan yang menyeluruh. Ibu atau bapa berkemampuan memelihara anak mereka disebabkan anak tersebut telah mampu menguruskan dirinya sendiri dalam banyak perkara dan boleh berfikir secara umum. Ini selepas 7 tahun dia bebaslah. Masa tu sebab tu selepas 7 tahun diberi pilihan nak kat bapa ke nak kat ibu. Dua-dua ni boleh dia pilih.
Bersesuaian dengan keadaan ini, anak diberi pilihan untuk memilih seorang daripada ibu bapanya, dan siapa juga yang mampu menggantikan mereka. Dia boleh dan berhak untuk memilih sesiapa yang disukainya. Ini kena tengok dengan betul-betul supaya